Buku abah beli tu boleh guna lagi pasal tak semak. Oh, Shopee. Tu pengarang kata tak ada dah, tapi ada lagi stok lama. Orang sekarang tak beli buku. Orang Melayu malah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, syukur Allah Taala pertemukan kita lagi. Jadual saya sebulan sekali. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita, ilmu kita dapat Allah berkati dan kita boleh amalkan ilmu kita dapat. Saya dapat pahala, tuan ibu dapat pahala, tuan sahabat ilmu dapat pahala sedekah, dan begitulah seterusnya tuan-tuan sekalian, insyaAllah. InsyaAllah lagi 3 minggu kita masuk tahun baru. Tahun ni tuan-tuan, waktu ni Islam cukup ambil berat. Banyak cerita pasal waktu. Baik. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab kita diukur, amalan kita bergantung atas ilmu dan waktu yang ada pada kita. Dan nak sebutkan juga tuan-tuan, bila kita beramal, Nabi sebut satu hadis, orang paling baik, orang umur panjang, amalannya baik. Orang baik, umur panjang, amalan baik. Yang paling tak ada guna, umur pendek, ilmunya tak ada. Tuan-tuan sekalian, bercakap pasal umur kita ini, ada hadis yang selalu sebut. Ada 2 nikmat yang melekakan kita. Pertama, kelapangan waktu dan sihat badan. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita sebut pasal waktu yang berjalan, ada orang bila masuk tahun dia tanya, apa azam baru, tahun baru? Azam baru, tahun baru, ataupun tahun yang dah lalu tu tercapaikah apa yang dicadangkan, yang diazamkan, yang diwawasankan? Wallahu a'lam. Cuma tuan-tuan sekalian, oleh sebab kita ni selalu buat persiapan untuk mati, ada orang fikirkan nak tangguh amal. Ada orang fikirkan nak tambah amal sebab umur semakin dekat, kubur semakin dekat. Apapun tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali buat satu tajuk tentang bahaya tangguh amal. Baik, kata Imam Ghazali, biasanya orang tangguh amal ini dia kejar dunia, nak cara lebih, lupa amalan. Itu biasanya. Dan biasanya bila Imam Ghazali sebut pasal umur ini, pasal amalan kita dan sebagainya, selalu disebut tentang hadis Nabi SAW, 5 sebelum datang, 5 perkara: sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, senang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Cuma tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu, bila kita tangguh amal, tunggu tahun depan, tunggu dapat cucu baru, tunggu rumah baru dekat Sorang sebagainya tu, kita jangan guna akal
fikiran kita untuk membuat kerja-kerja agama. Mungkin cara kita tak betul. Contoh, ada orang kata, saya ustaz semayang-semayang juga, wayang tengok juga. Masya Allah. Bila sebut wayang tu, ramai waktu semayang dia terlepas. Dia kata apa? Minyak dengan api tak bercampur. Minyak dengan api tak bercampur. Minyak dengan air, minyak dengan air tak bercampur. Dosa dia buat, ibadat dia buat. Dia lupa. Allah kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang betul dengan salah. Jadi tak boleh kata minyak dengan air tak bercampur, tak kena cara tu. Baik, tuan-tuan sekalian. Pertama sebutkan, orang tangguh amal ni, nak tunggu tahun depan, nak tunggu pencen dan sebagainya, tu dia ada dua jenis. Pertama, orang ada ilmu. Kedua, orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu tu mungkinlah dia tahu dosa pahala dan sebagainya. Dia tahu datang masjid pahala lebih. Kerja dunia tak habis-habis, tangguhlah. Orang tak ada ilmu ni payah. Dia tak ada kesedaran apa. Dan yang paling tuan-tuan yang Allah sebut, jangan jadi orang lupa Allah Ta'ala. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Jangan jadi macam orang lupa Allah Ta'ala. Dia lupa Allah Ta'ala, Allah jika dia lupakan diri mereka. Bahaya sebab dia lupa dia mati, dia lupa dia manusia, dia lupa neraka syurga dan sebagainya. Satu. Kedua, tuan ibu sekalian, nak sebutkan, Allah jadikan kita ini ilmu untuk kita amalkan. Allah sayang kita. Allah nak kita masuk syurga, Nabi nak kita masuk syurga, itu pun kalau kita mau. Kita tak mau, Allah tak bagi syurga pada kita. Baik. Di tuan-tuan sekalian, ibu sekalian nak beritahu supaya bila kita beramal, kalaulah kita ini disuruh, contoh kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Dan dalam surah Al-Asri Allah kata apa? Ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman bertakwa kepada Allah, dan setiap kita ni perhatikan kita buat apa untuk hari esok. Mana kita kena tengok waktu yang telah lalu, amal kita, dosa kita, perbuatan kita menepati hukum Allah Ta'ala ke tidak, ataupun kita tak buat apa-apa, ataupun macam mana keadaan kita. Ini kita disuruh perhati kita buat apa untuk persiapan hari akhirat. Baik, tuan-tuan sekalian. Yang kedua saya nak sebutkan di sini, kalau kita jenis orang ilmunya tak ada, agak boleh berubah. Baik, Nabi sebut satu hadis. Orang yang umurnya 40 tahun, ni semua 40 tahun lebih dah ni, umur 40 tahun, dan dikira amalan sedikit, dosa banyak, Nabi kecewa sungguh. Nabi kata, bersedialah untuk masuk neraka. Bila umur 40 tahun, dia ke dosa banyak, amalan sedikit, tak ada peluang untuk dia kejar waktu telah berlalu itu. Sebab kita biasa meninggal di umur 60 atau 70 gitulah. Baik. Jadi yang tak ada ilmu tu, pertama dia nak amal macam ilmu tak ada. Kedua, untuk berubah tu payah. Kecuali dia berkawan orang baik-baik, kaki surau, kaki masjid. Kedua, dia kerja dengan kawan macam mana tempat kerja dia tu. Kemudian kerja apa yang dia buat? Kadang kerja payah sungguh nak tinggal nak semayang. Kerja kilang, kadang-kadang waktu rehat sebelah pukul 12. Mana zuhur je? Susah sikit. Dan keempatnya, tuan-tuan sekalian, kalau Allah bagi hidayah, dia dapatlah. Kalau hidayah tak ada, tak dapat. Dan bergantung atas usaha kita dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang suasana dan keadaan. Contoh ada satu cerita, tuan-tuan sekalian. Cerita ni ada dalam Fadhil Amal, orang tabligh duk baca.
ada satu orang lelaki, tuan-tuan sekalian, dia pagi tu, siang tu dia uruskan kakak dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian dia balik ke rumah, dia tengok dompet dia hilang. Masuk dalam kubur. Timbul sekali dengan tanah-tanah tu. Akhirnya dia pergi gali. Gali tu, asap keluar. Panas. Tak jadi gali. Dia balik rumah. Balik rumah tanya mak. Saya nak gali kubur tu. Tapi asap keluar panas tak boleh gali. Takut saya. Kenapa mak begitu? Mak kata apa? Kakak kau tu tak semayang. Kakak tak semayang. Kubur dah terbakar. Belum sampai syurga neraka lagi. Itu contoh orang dapat kesedaran. Mungkin adik dia tu jenis yang ibadatnya kurang. Bila tengok kubur kakak tu berasap, mungkin nak tambahkan amal yang sunat, yang sebagainya, tambah amal yang kurangkan dosanya begitu. Suasana keadaan mungkin berubah orang tu. Baik. Tuan-tuan sekalian, ataupun kita tengok di masyarakat kita, ada orang buta mata dan buta hati. Buta mata macam mana? Ya, dia tengok keluarga dia, anak 4 orang. Yang ni balik malam-malam mabuk, yang seorang ni masuk pusat senti, yang seorang ni tak hilang tak ke mana-mana. Dia tahu. Tapi macam nak buat? Yang seorang boleh tangkap sebab merempit. Macam nak buat? Nak suruh semayang, bapa pun tak semayang. Jadi dia tenggelam puncak, dia tahu, dia tengok jiran sebelah tu jenis orang semayang, anaknya taat dan sebagainya, dengan cakap ayah dan ibu. Tapi dia jadi jenis buta mata, tahu kebaikan, tak mau buat kebaikan. Baik. Yang buta hati macam mana? Yang buta hati ni nak gambarkan tuan-tuan sekalian, dia tidak buat macam mana wajarnya manusia buat. Dia tak sama tuan-tuan manusia dengan makhluk lain. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jin dan manusia melainkan berabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkinlah sesuai dengan orang buta hati ini. Quran sebut dalam surah yang Allah sebut surah Al-A'raf, Allah masukkan kumpulan jin dan manusia ke Jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak faham. Ada mata tak tengok. Ada telinga tak dengar. Berat kan? Ada hati tak faham, ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar. Masya-Allah. Allah kata ulaika kal an'am. Ini orang macam haiwan, balhum adall, bahkan lebih sesat pada haiwan. Dan jenis apa? Buta mata hati. Buta mata ni tak tengoklah, dia secara umum fizikal dia tengok orang baik dan sebagainya. Dan buta mata hati tak buat persiapan untuk akhirat, dan akhirnya dia dah sesat. Nah, ulaikum ghafilun. Kenapa? Dia jadi lalai, masya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, dan disebutkan juga bila kita hidup tanpa amalan, boleh tak baik? Kemungkinan jadi baik. Kenapa jadi baik? Dia masih ada rasa kemanusiaan dalam dirinya tu. Mungkin dia buat baik adik dia, walaupun dia tak semayang, buat baik adik dia. Kenapa? Kemanusiaan. Mungkin dia mesra mak dan ibu dan ayah sebab dia mak ayah tu besarkan dia. Tapi tuan-tuan sekalian, ada masa-masa tertentu bila orang tu tak ada amal, tak ada petunjuk Allah Ta'ala, perangannya teruk. Tuan-tuan sekalian, nak sebutkan kalau kita ni hidup bermasyarakat, kalau orang kampung cakap pada kita, awak ni mati elok pada hidup, tu tak ada guna lah tu. Bila orang kata awak elok mati pada hidup, memang jadi tak ada guna tu. Dah kita ni tuan-tuan, nak sebutkan kita ni ada benda nilai kualiti kita. Pertama Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu Allah Ta'ala, orang paling bertakwa di kalangan kamu. Kedua, Allah beritahu apa? Orang yang paling baik ialah orang paling baik sesama manusia. Orang yang baik, orang paling baik sesama manusia. Lagi Nabi kata apa? Orang beriman
yang sempurna imannya, tangan dan lidahnya tak memudaratkan orang lain. Orang sempurna iman, lidah dia, tangan dia tak menyusahkan orang lain. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu nak sebutkan begini. Bilalah ada orang tangguh amal dan sebagainya, dia jadi begitu sebab dia meletakkan dirinya dalam suasana yang mungkin tak kena pada hukum agama. Dia boleh buat setakat apa dia tahu. Baik, tuan-tuan sekalian, ada orang mungkin Quran sebut di akhir, di hujung-hujung suratul Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang hidupnya rugi. Rugi, amalannya rugi. Kenapa rugi? Dia kata dia buat betul, dia buat yang terbaik, tetapi apa dia buat tu benda yang sesat, sebab tak ada ilmu. Tuan-tuan sekalian, cuba gambarkan. Kita baca surah Tabaqal-Lazi kan, ayat kedua Allah sebut ahsanu amala, amalan paling baik. Baik, amalan paling baik, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata kalau orang tu masa kerja dia sibuk, tak ada masa nak pergi masjid, pergi surau, kemudian ada kesedaran. Dia kesedaran tu nak beramal. Baik, mula dia sedar nak beramal itu bukan setakat amal. Ahsanu amala, amalan paling baik. Tahu tak paling baik tu apa benda? Masya Allah. Paling baik tuan-tuan, pertama dia buat kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan untuk mereka itu melainkan mereka ikhlas dalam beragama. Ikhlas kerana Allah SWT, niat betul. Kedua, buat kerana Allah SWT. Ketiga, maksanakan ibadat secara yang benar. Pertama, betul niatnya kerana Allah Ta'ala. Kedua, melaksanakan betul. Yang ketiga, cara buat tu betul. Jadi kita bimbang, kena cakap ada anak kita dan sebagainya. Kau faham, kau tahu, kau beramal macam mana? Tak masuk lagi bab-bab semayang tu. Bab semayang tu benda yang kata rukun qauli, rukun fi'li, apa bendanya. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah benarnya. Dan nak sebutkan juga, tuan-tuan ibu sekalian, ni kena cakap diri kita lah dulu pada orang lain. Baik, saya sebut awal tadi, bab agama ni ikut apa Nabi sebut, ikut apa yang Allah kata. Untung kita ni dah beramal sejak dulu sampai sekarang. Baik, tuan-tuan ibu sekalian, akan sampai satu ketika nanti, biasanya begitulah. Biasa bila Allah kata apa? Bila orang tu panjang umur. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala ya'qilu. Siapa Allah panjang umur, dia kembali balik kejadian asal dia. Tak ada tenaga, letih, tak nampak, emosinya lebih, nak marah selalu, makan tak lalu gitu. Afala ya'qilu. Kamu tak fikir ke? Tak ada akal. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian saya beritahu ni. Kalau dah kita masa muda kita beramal, Masya Allah, fikir-fikirkan satu ketika nanti kita tak mampu buat terbaik dah. Dia duduk atas kursi yang OKU ni. Mudah-mudahanlah kita terus dapat istiqamah datang ke surau ni. Wallahu'alam. Mungkin orang tu dia kena stroke, berbaring 5 tahun meninggal. Bermakna sejak dia sakit, kena stroke tu baring macam tu, tak dalam masjid, dia tidak habis waktu begitu. Maka Nabi kata apa? Orang yang masa muda dia beramal, setakat kemampuan dia, yang sunat dia buat, puasa sunat, sunat dia buat, sampai setahap dia tua, tak mampu buat macam dia muda, dia sakit, uzur, tak dapat pergi masjid dan sebagainya. Maka Masya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dia dapat semua pahala-pahala muda. Dimasukkan waktu dia tua, dia tak membuat apa-apa tu. Saya kata untunglah orang beramal semudah.
Kalau masa tua pun nak beramal, nak pencen pun nak amal, apa sangat waktu pencen, waktu nak mati mungkin 5 tahun, lepas tu matilah. Apa dia mampu buat sebab muda tak buat apa-apa. Masya Allah. Dan tuan-tuan sekalian, itu kaedah agama. Contoh macam ni lah. Katakanlah, kita biasa sembahyang tarawih di surau bulan Ramadan. Ada satu hari tu lepas buka puasa, entah macam mana anak kita yang umur 2 tahun tu, lepas buka puasa lari-lari akhirnya masuk dalam longkang belakang rumah, berdarah. Kita ambil buat pergi ke hospital seksyen 7. Dan tunggulah doktor layan dia. Pukul 11 malam doktor layan ramainya pesakit. Tuan-tuan, Allah kira macam mana? Kalau kebiasaan kita datang ke masjid, beramal, ibadat semuanya, malam tu kita tak datang sebab ada urusan bawa anak ke hospital, Allah bagi pahala lagi kat kita tu. Sebab biasa kita datang, hari tu tak datang sebab urusan penting hantar anak ke hospital. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Taala lah tu. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita tangguh amal ni, saya sebutkan begini, ada hadis kan, bila kita beramal Tuhan bagi pahala. Kalau kita buat dosa, kita semayang, hilang dosa tu. Dan ada hadis mengatakan, Nabi kata apa? Siapa yang mandi dengan dalam sungai yang jernih airnya 5 kali sehari, maka tak ada lagi lah kekotoran pada badannya. Sama juga orang yang semayang 5 waktu 1 esok semalam, tak ada lagi dosa pada dirinya. Baik, kalau dia tak semayang, akhirnya dosa melekat pada tubuh, hilang, tak jadi apa-apa. Baik, sama juga tuan-tuan sekalian, bila kita buat dosa, ada titik hitam di hati. Bila kita taubat, hilang titik hitam tu. Katakanlah dia tidak taubat, dia buat dosa. Dia buat dosa, akhirnya titik hitam tu tak ada. Akhir hitam legam, tak ada titik dah. Legam, hitam legam. Jadi dah jadi reput hati dia. Dia tak boleh berubah. Baik, saya sebut tadi kata, saya kata apa, jangan ikut andaian sendiri, ikut apa Allah sebut. Maka bila jadi begitu, hati dah gelap, tidak taubat, maka Allah kata apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup pintu hati mereka, tutup pendengaran mereka, dan di atas mata mereka ada tutupan. Jadi itu malapetakannya bila kita tak faham agama, ikut cara sendiri. Dia ingat bila dia pencin boleh beramal, minta maaf kata dia bukan kata sesiapa ni pula begitu, tak sebut nama pun. Itu kemungkinan besar jadi begitu. Ada orang tu, ni cerita benar lah. Orang tu jarang pergi ke masjid. Ada satu hari dia datang ke masjid. Orang tengok kat dia sebab tak pernah datang. Bila orang tengok kat dia rasa tak, kenapa orang tengok kat aku? Kenapa tengok kat dia? Dia tak datang. Orang kata orang syed tengok kat dia je. Satu kes tuan-tuan sekalian, adalah 2-3 orang jemaah ni buat halaqah Quran dengan Pak Imam lah. Betulkan Fatihah, betulkan ayat lazim. Dia orang ni tuan-tuan, dia sebab dia tak pernah mengaji, tak pernah belajar, baru datang ke masjid, nak jenak-jenak dengan ilmu agama, dengan tasmik bacaan sebagainya. Bacalah Fatihah. Punya kelam kabut baca Fatihah, sampai imam nak tegur pun tak mampu tu, sebab banyak sangat salahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Pakcik bukan Rahim, Rahim. Lepas tu tegur lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakcik bukan budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana Fatihah tu lepas tegur satu pas satu, akhirnya tak datang. Sebab apa? Sebab rasa macam susah. Macam bila baca Quran orang ramai tu, macam dia malu orang pakat tengok dia. Itu satu penyakit juga. Jadi biarlah kita ini faham keadaan walaupun kita susah. Tuan ni sekali nak bagi tahu ni. Bila kita susah baca Quran, kita dapat pahala 2. Pertama, pahala kita baca. Kedua, kita sungguh-sungguh baca walaupun susah, itu dapat satu pahala yang lain.
Begitu. Apa pun kita kena fahamlah. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebutkan juga dalam perkara tentang umur ni. Saya nak bagi tahu supaya biarlah kita ini dapat melihat hidup ini sesuatu yang berharga. Dengan kata lain, harga macam mana? Harga bahawa kita ini setiap masa, setiap ketika, jangan fikir kita lambat amal dan semacam. Cuma nak bagi tahu sahabat selalu macam tu. Saya bagi contoh Datuk Dr. Farid Ravi, direktor di USIM ke? Masya Allah. Dia tu Hindu, Ulu Selangor, rasa Ulu Selangor. Masuk Islam. Baik, dia sedar dia masuk Islam, belajar sungguh-sungguh, duduk pondok Pasir Tumbuh semuanya, pergi belajar dan sebagainya tu, dan sampai satu ketika boleh jadi hakim tilawah Quran. Kenapa begitu? Dia belajar. Dia tahu agama yang sebenarnya, agama yang tak betul. Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat begitu dengan kata lain, kita dah lewat nak belajar, buat sungguh-sungguh. Kedua, ibu sekalian, tuan-tuan sebutkan, bila kita sedar ilmu tak ada ini, jadi ada benda-benda yang kita kena buat sungguh-sungguh. Contoh, kena ubah pandangan kita tentang ibadat sunat. Ramai lagi tak faham tu. Tak buat sunat. Saya kata apa? Ada satu tempat tu, macam lepas main syak tu, macam tak cukup pintu. Cuba kat nak balik. Saya selalu sebut, buatlah ba'diyah isyak dulu. Sebelum keluar balik itu. Bukan lepas sangat. Kenapa tuan-tuan? Ingat. Nak bagi tahu, walaupun kita boleh cakap lah, ini sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Ubah persepsi, ubah tanggapan kita. Sunat, untung buat. Walaupun dia sunat. Kalau tinggal, rugi. Khususnya bila bersemayang. Soalan balik apa sebut selalu di akhirat besok, Allah kira amalan pertama semayang fardu. Kalau tak sempurna, Allah akan tengok semayang sunat yang kita buat untuk menampung fardu yang tidak sempurna. Jadi kita fikirkan ibadat-ibadat sunat. Satu. Kedua nak sebutkan kemungkinan walaupun kita kata hebat amalan-amalan sunat di samping wajib kita buat, kita kena ada satu disiplin diri, jangan jadi amalan kita, pahala kita bocor. Kenapa bocor? Sebab kita tak jaga hubungan orang lain. Kenapa? Tak jaga lidah, tak ada hati, tak ada perasaan, suka fitnah orang lain. Jadi pahala tu habislah. Jadi pahala habis. Jadi ibadat buat, dosa pun kena kurang juga. Supaya amalan kita tidak bocor. Sebab tu saya sebutkan macam mana sebut satu hadis kan. Orang mengumpat satu orang yang lain. Dosa dia datang kat kita. Pahala kita beri kat dia. Kan sayang rugi tu. Jadi biarlah kita beramal. Kurang dosa dengan orang lain. Kalau berdosa minta maaf dengan dia. Begitu. Baik. Tuan-tuan sekalian. Saya disebutkan juga supaya dalam hidup kita ini kena cek balik fardu ain kita. Fardu apa? Iman. Kedua, ibadat. Ketiga, akhlak. Iman ataupun tauhid, akidah itu nak pastikan tuan-tuan supaya kita betul, tidak syirik, tidak murtad, tidak kufur, tahu benda yang membatalkan iman. Kemudian tuan-tuan, ibu-ibu sebut pasal ibadat. Ibadat tahu sah dan batal sesuatu ibadat tu. Ketiga, akhlak. Akhlak kan tu akhlak mazmumah, sifat mazmumah, sifat tercela, sifat mahmudah, sifat terpuji dan begitu. Jadi bermakna proses belajar ni dia tak pernah habislah. Sampai bila-bila sebab ilmu tuan-tuan disebutkan kata Imam Ghazali, semakin aku belajar, semakin aku tahu ya aku ni tak tahu. Semakin dia belajar, semakin dia tahu ilmu, dia tahu, masya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, ibu sekalian, saya sebutkan juga bila kita panjang umur, fikir dan sebagainya, nak tangguh amal ni, biarlah kita ini dalam masa tertentu kita buat yang terbaik dan sebagainya. Sebab tuan-tuan ibu sekalian, kita tak tahu apa nak berlaku pada besok.
Jadi saya sebut selalu kan, yang paling dekat mati, yang paling jauh waktu yang telah berlalu tak datang dah. Sekarang 85 minit 7.30 tak datang dah. Kemudian yang paling susah tunaikan amanah. Baik, yang paling senang tinggal semaya. Yang paling tajam lidah. Jadi tengok-tengok situ sebagai panduan untuk kita beramal sebaik mungkin, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita hidup di dunia ini, kadang-kadang bila kita buat silap, kalau kita faham, kita bertaubat. Dan digambarkan tuan-tuan macam mana di akhirat besok. Keadaan tak menentu sampai ada orang itu nak balik ke dunia. Sekarang dunia dah tak ada dah. Kenapa jadi begitu? Sebab masa hidup di dunia, dia fikir benda tak, iya ke, ada ke besok akhirat? Orang mati hidup balik dalam kubur, ya ke, ya ke? Bila mati tu betul-betul ada. Masya Allah. Jadi Allah sebut dalam Quran tu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang berdosa dia tunduk daripada Allah Ta'ala, tunduk malu, segan, takut. Dan dia kata, ya Allah, kami dah dengar. Rabbana absarna wa sami'na, kami dah tengok ya Allah. Masya Allah. Dan dia fikir masa tu, farji'na, kembalikan kami semula balik ke dunia. Na'mal salihan, supaya kami dapat beramal semula. Dia kata apa? Inna muqinun, kami dah yakin. Kenapa tak yakin di dunia? Kenapa di akhirat dah yakin? Jadi tuan-tuan sekalian, biarlah kita ni berterusan mengaji, belajar, beramal supaya kita tidak sesat. Sebab bila sesat akhirat, rugi dan sebagainya begitu. Baik, tuan-tuan sekalian, akhir sekali saya sebutkan khutbah Jumaat yang lepas. Apa tajuk dia? Bersungguh-sungguh berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Itu lebih kurang. Ingat, apa tajuk Zakir? Tanggungjawab berjuang agama. Bila macam tu lah. Tuan ibu sekalian, benda paling senang. Nabi kata apa? Siapa semayang, mendirikan agama. Siapa tak semayang, meruntuhkan agama. Dosa mutuh agama satu jenayah besar. Masya Allah. Sedangkan semayang tu tiang agama, siapa tak mutuh. Jadi bila khutbah sebut supaya kita berjuang tegak agama Allah Ta'ala, berapa ramai kita tak semayang. Dan tuan ibu sekalian, kita rasa bimbang, rasa runsing jugalah. Sebab kalau kita mati besok, macam mana Nabi kata apa? Orang mati macam orang lemas nak pegang kepada pelampung. Pelampung tu apa? Pelampung doa anak tu. Doa anak. Jadi kalau kita anak tidak semayang, tak faham agama semayang, kita bila mati rugi. Anak-anak tak doakan untuk kita. Itu lama Nabi sebut, faham kita ke? Saya cakap pada anak, kena sayang pada ibu, pada ayah. Kenapa? Waladun salih yadu'unlah, anak salih mendoakan. Jadi tuan ibu sekalian, biarlah kita jadi orang yang sebegitu. Fikirkan masa depan kita, fikir akhirat, yang ketika itu kita tak boleh harap apa-apa. Apa kita harap? Sedekah jariah yang pernah kita buat masa kita hidup. Kedua, tuan, ilmu yang dimanfaatkan untuk orang lain. Ketiga, anak soleh mendoakan. Baik, saya nak kongsi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang Profesor Dr. Hamka sebut bila disebut baca surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami hidupkan orang mati. Dan kami catatkan amalan-amalan mereka semasa di dunia dulu. Satu. Kedua, bekas-bekas mereka tinggalkan. Bekas tu apa? Amalan baik yang kita buat, orang lain ikut, pada berterusan, dia tulis juga. Amalan jahat kita buat. Macam ayah Pin tu. Sebarkan ajaran salah. Allah tulis juga tu. Bekas yang kita tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan sekalian,
Kalau datang mengaji, kita tulis dalam buku. Buat balik rumah cucu apa? Oh, dia mungkin 10 tahun kadang. Oh, Datuk, aku dah belajar ni 3 bulan 12 belajar sekarang ustaz boleh mengajar nanti. Itu bekas tu. Maka kita Dr. Hamka, sebaik-baiknya kita tinggalkan bekas kita dunia apa? Membanyakkan sedekah-sedekah jariah. Jariah itu apa? Mengalir. Apa mengalirnya? Kita sedekah, buat kebaikan. Ada satu tempat Ustaz Manjai Kambulik tuan sekalian, dia sekarang meja untuk ustaz. Saya kata, besarnya pahala siapa yang bagi? Ada orang jariah ustaz, pahala ni payah nak rosak kan. Ada orang tu sedekah meja untuk ustaz mengajar, dia jariah sampai bila-bila orang gunakan meja dia mati pun tak pahala berurusan. Itu ilmu. Jadi biarlah kita masih hidup ni buat benda-benda yang baik, sedekah jariah, bekas-bekas mereka tinggalkan. Lepas tu biarlah kita ini masuk dalam golongan begitu. Faham agama, beramal agama, buat yang terbaik, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jadi orang yang sempurna di akhirat besok. Jadi kalau kita nak tangguh amal, tak payahlah. Buat segera, sebab kita tak pasti besok kita di mana. Hidup lagi ke tidak hidup baik. Tuan-tuan ibu sekalian, akhir sekali saya nak beritahu supaya saya sebut selalu sebab kadang-kadang kita lupa. Kita lupa sebab dalam hidup kita ni ada benda-benda yang kita rasa kita buat tidak betul. Kita buat tidak betul. Tapi kita kata kita betul. Contohlah, pinjam duit kita 10,000 tak bayar. Sebut selalu sebab ni isu besar. Dia tak bayar, kata besok jawablah daripada Allah Ta'ala, hutang aku tak bayar. Dia tak cukup cakap begitu. Sebab akhirat besok benda lain berlaku. Orang tu datang nak jumpa kita. Tunggulah dia datang. Berapa lama dia datang nak jumpa kita? Kita halal lah apa yang dia tak bayar pada kita. Aku halalkan, aku maafkan. Cuma nafsu kita lain macam. Banyak sangat, 20,000, 10,000. Nak maaf pun rasanya berat sangat. Kita maafkan, dia tak bayar juga. Kita maaf, dia tak bayar juga. Jadi bila kita maafkan, hutang dia yang terbagi pada dia tak bayar, maafkan. Nak masuk syurga, terus masuk. Tak payah tunggu dia. Kita maafkan, nak tunggu dia datang. Selesaikan hutang dia. Dengan apa? Dengan pahala dia itulah. Itu ilmu. Cuma saya selalu sebut, berapa banyak hutang ni? Berapa banyak hutang? Tak tahu berapa banyak. Jadi nak sebutkan betul, ada 2 peristiwa tuan-tuan sekalian. Ada sehari Nabi nak sembahyang jenazah. Nabi tanya, si mati ada hutang? Ada Rasulullah, siapa nak bayar hutang dia? Ada orang sanggup nak bayar. Akhirnya Nabi sembahyang jenazah dia. Yang kedua, ada orang jumpa Rasulullah. Kalau aku pergi perang, dah mati syahid. Dah masuk surga Rasulullah. Boleh masuk surga tapi hutang kamu menghalang kamu. Pergi perang, mati syahid, tak dapat masuk surga sebab ada hutang dia tak bayar. Itu panjang cerita sampai ke satu tahap. Tuan-tuan sekalian, ada agenda lain untuk anak kita walaupun kita dah mati. Apa benda agenda yang kita nak buat, anak kita nak buat walaupun kita mati. Lepas kita mati, Nabi kata apa? Bila ayah mati, doakan untuk ayah kamu. Tunaikan wasiat ayah kamu. Ketiga, bayar hutang ayah. Itu pun satu hal lagi. Ayah tak tulis hutangnya tu masalah juga. Masya Allah. Dan keempat, buat baik kawan-kawan ayah. Mana tuan-tuan ibu sekalian, bila kita belajar, banyaknya ilmu kita dapat dan kita amalkan ilmu itu. Untunglah orang ada ilmu dan dia belajar baik. Jadi itulah sekadarnya. Sambil kita tahu, jangan kita tangguh amal sebab tak tahu kita mati. Kedua, dibimbangi kita tak cukup pahala. Kenapa begitu tuan-tuan? Kerana pahala nak banyak. Sebab kemungkinan besok kita kena bayar pada orang lain dengan pahala pada kita. Sebab di dunia dulu kita berdosa dengan orang, kita tak maafkan, besok akhir besok orang datang minta pahala, kita kena bagilah. Bagilah. Baik. Ketiga, tuan ibu sekalian, bila kita tangguh amal ni, ada perkara-perkara yang sepatut kita tahu. Bila tangguh amal, kita tak tahu sepatut apa kita nak buat. Akhirnya
Tuhan tak terima amalan kita sebab tak ikut prosedur dia, peraturan dia, piawai yang lebih untuk kita buat, akhirnya kita tak mampu buat yang terbaik. Dan akhir sekali, tuan-tuan sekalian, kita nak kepada Allah SWT, dan kadang-kadang benda-benda ni dia berlaku dengan tidak sedar. Contoh saya lah, atau ustaz lain, dia mengajar, dia sedar hebat, dia rasa hebat, dia ada ilmu, boleh mengajar orang lain, dia terbawa-bawa rasa hebat, rasa dia naik lebih, rasa apa, dia lah ada ilmu alim. Jangan begitu. Bila rasa begitu, nak buat, ya Allah, kau bagi ilmu, aku sampaikan, sebab orang alim wajib mengajar, orang tak ada ilmu wajib belajar. Ya Allah, aku dapat ilmu ni sebab kau bagi. Sama juga kita datang ke masjid, datang surau, tuan-tuan ibu sekalian, jangan rasa orang tengok aku ni hebat, aku ni setiap waktu ada. Ingat, Allah bagi petunjuk, bagi hidayah, aku mampu buat sebab Allah bagi sihat badan dan aku buat terbaik. Ingat Allah SWT, supaya segalanya ilmu kita ada buat kanan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusrin illa alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.